Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya adalah Muhammad Aiman bin Baludin dari PI 2619. Jadi saya akan membentangkan inovasi digital PDP yang ini bernama Kamali Solah. Okey. Tanpa membuang masa, kita lihat kepada isi kandungan. Okey, di sini terdapat 1 hingga 12 isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua rational project, yang ketiga pernyataan masalah, yang keempat objektif, yang kelima skop dan juga limitasi, yang keenam kepentingan dan juga impak, 7 anggaran kos, 8 model inovasi, ke-9 cara menggunakan inovasi Kamali Solah, yang ke-10 maklum balas, yang ke-11 bukti pencapaian inovasi, yang terakhir adalah kesimpulan. Kita pergi kepada pengenalan yang pertama. Okey, nama inovasi ini, inovasi digital ini adalah bernama Kamali Solah. Okey, ini kami ambil tajuk ibadah tahun 2 iaitu syarat wajib dan juga syarat sah solat. Jadi Kamali Solah ini dia mengajar ilmu untuk memudahkan murid-murid untuk mengingati syarat wajib dan juga syarat sah solat. Okey, yang kedua adalah rational project. Okey, rational project kita dapat lihat di sini dari segi efektif ataupun aspek efektif, kita dapat lihat daripada Walijah 2010, pengabaian solat fardu ini disebabkan sikap malas yang mana menguasai diri, yang mana boleh menyebabkan mereka ni kurang perhayatan untuk melaksanakan ibadah solat. Okey, yang kedua pula daripada Hasna et al. 2015, yakni dia berkata punca ketidaksempurnaan pelaksanaan solat ini dikatakan berpunca daripada kurangnya ilmu pengetahuan ataupun kefahaman berkaitan ibadah solat, kesedaran dan juga motivasi terhadap pelaksanaan solat. Dan disebabkan ini, terhakisnya rasa tanggungjawab dalam kalangan murid-murid untuk menunaikan kewajipan solat. Okey, yang terakhir, yang ketiga, iaitu kami ambil daripada kajian Ahmad Nur Muhaimi dan juga Anisah 2013. Mereka membuat analisis ataupun mereka mendapati hasil analisis temu buat daripada murid-murid ni. Mereka mendapati bahawa sebab seseorang murid itu meninggalkan solat adalah kerana sikap mereka yang malas untuk menunaikan ibadat wajib tersebut. Okey, itu adalah rational project. Yang ketiga adalah pernyataan masalah. Okey, lihat di sini. Yang pertama, murid-murid ni tak dapat nak mengingati syarat wajib dan juga syarat sah solat itu dengan betul. Okey. Yang kedua, murid tak dapat nak membezakan antara syarat wajib dan juga syarat sah solat. Kita lihat kepada objektif. Objektif yang pertama adalah kita nak murid-murid dapat mengingati serta menyenaraikan syarat-syarat wajib dan juga syarat sah solat ini dengan betul. Yang kedua pula, murid dapat membezakan antara syarat wajib dengan syarat sah solat dengan betul. Okey, itu adalah objektif 2 sahaja. Yang ketiga, kita pergi kepada skop dan juga limitasi. Skop dan limitasi. Okey, inovasi Kamali Solah ini ditujukan kepada murid-murid tahun 2 dengan tujuan kita nak mengutip data-data yang diperlukan, yang mana kita dapat membantu mereka dalam memudahkan mereka untuk mengingat ataupun membezakan syarat wajib dan juga syarat sah solat. Okey, yang keenam adalah kita pergi kepada kepentingan dan juga impak daripada Kamali Solah ini, inovasi Kamali Solah. Okey, yang pertama kita nak murid ni dapat memahami dengan lebih mendalam tentang syarat wajib dan juga syarat sah solat bagi mencapai, supaya mereka ni mencapai kesempurnaan dalam solat. Okey, yang kedua, kita nak menarik minat murid dengan menggunakan kaedah mnemonik, dan serta animasi kartun yang bergerak di dalam inovasi ini, yang mana berkaitan dengan syarat wajib dan juga syarat sah solat. Dan yang terakhir, kita nak mendedahkan kepada murid iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran pada masa kini akan lebih berkesan sekiranya kita menggunakan alatan digital. Okey, yang ketujuh adalah anggaran kos. Anggaran kos ini, inovasi Kamali Solah ini tidak menggunakan sebarang kos. Sebab apa? Sebab semua bahan software yang digunakan adalah percuma. Seperti mana menggunakan PowerPoint, merakam video dengan OBS, semua itu adalah percuma sahaja. Yang ke-8 adalah model inovasi.
Okey, model inovasi yang kami pilih adalah model proses kreatif terarah. Yang mana pada peringkat yang pertama, kita membuat persediaan daripada kita dengan mengenal pasti masalah dalam kalangan murid. Lepas tu kita akan membuat perkara ataupun produk yang kita akan memikirkan produk yang ingin dihasilkan. Okay. Peringkat kedua pula kita masuk pada lebih detail, iaitu kita membiarkan perkara tersebut bermain-main dalam pemikiran sehingga timbul satu idea untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Peringkat yang ketiga, perkembangan. Ini kita membuat uji kaji ataupun pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan dalam menyelesaikan masalah ini. Yang keempat adalah tindakan, pelan tindakan. Jadi kita menyelesaikan, membuat penyelesaian masalah. Yang kesembilan adalah cara kita nak menggunakan inovasi kamali soalah ini. Okey, yang pertama kita nak murid-murid ditayangkan dengan slide interaktif. Okey, pada slide utama ini, seperti mana kita dapat memilih pemilihan menu daripada murid. Okey, murid ini dapat memilih menu yang mereka inginkan. Okey, seperti mana yang tertunjuk dalam gambar ini. Okey, yang kedua, kita nak murid-murid ini diberi maksud tentang pengertian untuk membaca maksud syarat wajib dan juga syarat sah solat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, murid-murid juga didedahkan dengan syarat wajib dan juga syarat sah. Maksudnya syarat wajib ni ada berapa? Ada 3. Syarat sah pula ada berapa? Ada 5. Okay, yang keempat pula, murid-murid ditayangkan animasi kartun tentang mnemonik syarat wajib dan juga syarat sah solat. Okay, mnemonik yang tertera dekat situ. Okay. Yang kelima adalah murid-murid diminta untuk menjawab soalan-soalan PDP digital syarat wajib dan juga syarat sah solat seperti mana yang telah disediakan oleh kami. Okay. Dan murid juga diberi satu QR code untuk murid-murid men-scan untuk jawab soalan di WordWorks, aplikasi WordWorks. Okay. Itu yang terakhir. Okay. Okay, yang ke-10 pula kita pergi kepada maklum balas. Maklum balas. Ini kami ambil daripada temu bual Taufiqul Hakim yang diambil pada 23 November 2021. Yang ni beliau berkata, pemilihan perkataan dalam kaedah mnemonik memainkan peranan yang amat penting agar murid dapat mengingat dengan lebih cepat. Dengan itu, kami telah memilih perkataan yang lebih mudah dan menarik serta sesuai dengan tahap kefahaman murid-murid tahun 2. Okey, itu adalah tindakan kami. Okey, yang maklum balas yang kedua iaitu daripada senior Muhammad Syazmi pada 23 November 2021. Okey, beliau berkata animasi yang dihasilkan tidak dapat menyampaikan maklumat kepada murid dan memerlukan penjelasan yang amat khusus. Okey. Jadi dengan itu tindakan kami adalah kami telah menghasilkan animasi yang lebih ringkas dan mudah untuk dipahami, iaitu dengan kartun. Okey, yang terakhir adalah temu bual daripada Khairun Imran 24 November 2021. Okey, beliau berkata audio yang digunakan untuk animasi hendaklah bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Jadi tindakan kami telah menambah audio yang sesuai dan juga menarik untuk didengar. Okey, bagi setiap animasi yang telah kami hasilkan. Okey, itu dia maklum balas. Yang ke-11 pula kita nak tengok kepada bukti pencapaian inovasi. Okey, kita ambil dari objektif. Objektif yang pertama iaitu murid dapat mengingati syarat wajib dan juga syarat sah solat. Okey, kita lihat kepada sebelum inovasi dekat catapai di situ. Okey, yang berwarna seakan-akan purple. Okey. Kita lihat di situ 58% murid yang gagal mengingati syarat wajib dan juga syarat sah solat. Dan yang mana warna hijau pula peratusan murid yang dapat mengingati syarat wajib dan juga syarat sah solat pula adalah 42%. Okey. Jadi selepas kami memperkenalkan kamalan soalan ini, okey, peratusan murid yang gagal mengingati berkurang sebanyak 15%. Manakala murid yang dapat mengingati ataupun berjaya mengingati syarat wajib dan juga syarat sah solat ni naik kepada 75%. Seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua iaitu murid dapat membezakan syarat wajib dan juga syarat sah solat. Okey, sebelum inovasi kita tengok 32% untuk murid yang dapat membezakan.
dapat membezakan syarat wajib dan juga syarat sah solat. Yang manakala murid yang gagal membezakan syarat wajib dan juga syarat sah solat adalah sebanyak 68%. Selepas kami memperkenalkan kamalan solat ini, peratusan murid yang gagal membezakan syarat wajib dan juga syarat sah solat berkurang sebanyak 21%. Manakala peratusan murid yang dapat membezakan syarat wajib dan juga syarat sah solat meningkat sebanyak 79%. Okey, itu dia. Jadi kesimpulan daripada saya, projek inovasi kamalan solat ini dia memfokuskan kepada murid-murid tahun 2 sahaja, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan bagi kesedaran kepada murid-murid berkaitan syarat wajib dan juga syarat sah solat bagi mencapai kesempurnaan dalam solat. Okey. Jadi ini adalah rujukan kami. Terdapat 3 sahaja rujukan. Ahmad Nur Mohimi, Asna Bidin, Walijah Ahmad Jamuri. Okey, itu sahaja daripada saya pada kali ini untuk inovasi kamalan solat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.